A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang-petang ni bukan senang mau bagi ceramah kan? Dah makan lagi, dengan pisang goreng lagi, duduk dalam bilik aircon lagi. So insyaAllah tajuk yang kita akan bincang soalan lazim yang penting orang bukan Islam sering kali tanya tentang Islam, macam mana nak jawab. Okey, kita akan bincang sedikit. Ini sebenarnya saya just replace. Sepatutnya Hafiz Firdaus, Kapten Hafiz Firdaus sepatutnya terangkan tajuk tentang poligami. Poligami ni bukan bidang saya, so saya tak cakap lah kan. So saya hanya akan terangkan tentang sedikit tentang perkongsian tentang macam mana nak menjawab soalan lazim bila orang tanya, terutamanya soalan-soalan yang pedas-pedas orang bukan Islam tanya. Okey, macam mana nak jawab? Boleh kita start ke? Okey, saya buat mini punya sebab masa hanya tinggal 1 jam 15 minit. Kita akan dengar mini punya, bukan besar punya. Biasanya tajuk ni you bagi saya 12 jam pun tak cukup. So, setiap soalan saya akan terangkan detail. Tapi hari ini saya akan bagi jawapan yang janji cukup. You rasa dah cukup, boleh terima, kita next. Boleh? Okey. Boleh setuju tak kalau saya kata, Brother Lim kata, agama Islam ni agama yang paling disalah ertikan. Bukan saja majoriti orang bukan Islam di luar salah faham terhadap agama Islam, malahan ada segelintir umat Islam pun kadang-kadang salah faham terhadap agama Islam. Betul atau salah? Nah, persoalan saya, macam mana boleh wujudnya begitu banyak salah faham? Macam mana boleh terciptanya begitu banyak salah faham? Rasa-rasa? Ada banyak sebab kan? Sebab utama media massa main peranan yang sangat besar menyumbang kepada kekeliruan. Sebab apa? Media massa dunia hari ini, siapa yang menguasai? Kita orang Islam ke bukan Islam? Dah lah dia bukan Islam. Dah lah tak faham bahasa Arab, tak tahu silo-belo Islam. Kalau dia sebarkan sesuatu tentang Islam, dia tahu tak betul ke salah punya. So itu yang jadi masalah yang menyumbang kepada kekeliruan. Kalau kita lihat di barat sendiri, di barat pada tahun 1800 hingga 1950, maksudnya dalam jangka masa 150 tahun, di barat saja orang bukan Islam telah tulis buku terhadap agama Islam sebanyak 60,000 buah buku. Dan buku ini telah mencemarkan pemikiran orang barat terhadap agama Islam. And majority mereka tak tahu Islam tapi benci Islam, sebab buku-buku ini telah mencemarkan pemikiran mereka. Media massa. Tahu tak Amerika Syarikat? Amerika Syarikat kan suka jadi polis dunia, betul kah? Dia jadi taiku. Tahu tak taiku tu apa? Tak tahu? Tahu tak taiku tu apa? Taiku tu tai kucing. So mereka suka nak jadi tai kucing dunia. So dia nak jadi polis dunia, dia nak jadi taiko dunia, betul tak? So apa dia buat? Mana-mana negara yang tidak setuju dengan dasar Amerika Syarikat, tidak sokong, biasanya dia akan anggap mereka sebagai musuh ke dan sebagainya. Dan kalau kita kembali kepada masa dulu 30 tahun yang lalu, musuh paling ketat Amerika Syarikat tu siapa? Rusia. Betul? So apa Amerika buat? Amerika tak pergi serang dia. Amerika buat cerita combat. You remember cerita combat? Tak ingat tu orang hero apa Vic Moro ke apa dan sebagainya. Ingat lagi tak? Orang yang senior tu, macam zaman saya tu. Saya sebenarnya muda lagi. So Amerika buat cerita Amerika lawan Rusia. Okay? Siapa hero? Amerika. Siapa jahat? Rusia. Dia gunakan movie ataupun cerita macam ni untuk memburuk-burukkan Rusia. Kemudian Amerika lawan Jerman. Siapa hero? Amerika. Siapa jahat? Jerman. Amerika lawan Japan, sama. Amerika lawan Vietnam. Siapa kalah sebenarnya peperangan tu? Amerika kalah, tapi dia buat cerita dia menang. Poin saya nak cerita di sini adalah dia gunakan movie, dia gunakan drama untuk program pemikiran masyarakat. Walaupun kita tak pernah pergi Rusia, tak pernah pergi Jerman, tapi secara semula jadi sebab movie itu yang buat kita benci mereka. So sejak kecil saya sangat benci Rusia. Tahu tak kedai Rusia tu apa?
Saya benci Jerman punya. Tak kena Jerman. Sebab apa? Movie ini telah berjaya program manusia. Hari ini musuh paling ketat, paling besar sekali bagi Amerika Syarikat adalah orang Islam, negara Islam yang tidak tunduk kepada permintaan mereka. So apa mereka buat? Dia buat cerita Hollywood. Pernah tengok tak cerita Hollywood? Tak pernah. Cerita Hollywood yang melibatkan kita orang Islam, biasanya watak tu apa yang diberikan? Jadi hero ke? Zero ke? Biasanya watak-watak yang diberikan apa? Teroris. Lagi apa? Pembunuh upahan ke? Lepas tu walaupun nampak Assalamualaikum, ulur dia. So dia bagi watak-watak macam ni. Dan dia actually programming manusia di dunia ni Islam macam tu. Betul? So cut Hollywood banyak. Okey? Tengok tak mereka gunakan Hollywood untuk program manusia. Cut. Dan kita pernah tengok tak Bollywood? Tak kena. Biasanya kat rumah Bollywood, siapa yang nangis? Siapa yang supply tisu? Mak nangis, bapak supply tisu, betul? Tak biasa. Guys, saya sangat risau tentang cerita Bollywood ini. Kenapa? Sebab kebanyakannya pelakon utama mereka beragama Islam. Mereka ni beragama Islam. Shah Rukh Khan, Salman Khan, betul tak? Mereka ni macam Melayu lah, lahir dalam keluarga Islam. So mereka kira Islam. Okey? Dan bila mereka berlakon, lakonan mereka, watak mereka Islamik ke tak Islamik? Bercanggah tak dengan syariat Islam? Kadang-kadang berlakon sebagai Hindu, sembah berhala. Kadang-kadang berlakon sebagai Kristian, Holy Trinity. Kadang-kadang berlakon sebagai seorang Islam. Anak kita yang anggap dia sebagai idola ni keliru tak? Best lah kita punya idola ni, dia punya cara amal agama sangat fleksibel. Mana tak keliru? Shah Rukh Khan dapat datuk negeri saya. Aku dah menyumbang begitu banyak kepada negeri Melaka, apa tok pun belum dapat lagi. Apa sumbangan dia? Ya, malahan pernah satu kali dalam satu wawancara banyak tahun yang lalu di negara India, dia cakap di depan wawancara tu, dia kata apa? Tahu tak dia nikah dengan seorang wanita Hindu? Dalam Islam, Islam melarang kita nikah dengan musyrik, betul tak? Allah berfirman dalam Quran dalam surah Baqarah, surah kedua ayat 221. Allah larang kita kahwin. Betul? Dia pergi kahwin. Dan dalam wawancara tu dia kata apa? Dalam wawancara tu, dia kata agama isteri saya lebih baik daripada agama yang saya anuti. Dapat datuk. Orang macam ni. This is a problem. Dan kita suka tengok dia berlakon. Okey, cut. Cerita Bollywood. Tahu tak Bollywood tu apa? Cerita-cerita orang Melayu. Tahu tak kenapa nama dipanggil Bollywood? Tak tahu. Sebab ini ceramah saya, suka hati saya, apa tajuk yang saya nak bagi. Okey. Saya tak cakap Cina Hood lah kan. Cina Hood tu tak ada apa-apa, tak cakap Islam sangat, betul tak? Bollywood ni, tahu tak, kebanyakan cerita Bollywood pelakonnya beragama Islam. Betul ke tidak? Kebanyakan ceritanya, majority. Betul? Nah, saya nak tanya tu, jalan cerita tu biasa Islamik ke tak Islamik? Hubungan lelaki wanita ada hijab tak? Okey? Dan setengah-setengah lagi teruk kan? Syirik lah, khurafat dan sebagainya. So anak-anak kita hari-hari tengok cerita macam ni. Dia bawa anak-anak kita dekat kepada Islam ke jauh daripada Islam? Ini yang berlaku, ini yang masalahnya. Lama-lama tengok cerita sekarang, kalau tengok cerita Bollywood, kadang-kadang hubungan lelaki dan wanita, kita tak, laki ni sudah kahwin, perempuan itu pun sudah kahwin, tapi bila berlakon terpaksa peluk. Sebab tu nak kata, kalau mau buat perkara yang tak elok, buat terang-terang. Public, peluklah perempuan, tak ada kisah punya. Dia mau tangkap, tak ada, kita berlakon. Dia tak satu kamera buat gaya, kita tengah berlakon. Betul kah? Kalau dia kata dia mau tangkap Yusu, Yusu lah TV punya orang semua yang berlakon tu. Itu semua berlakon you tak su, kita berlakon Yusu. So janganlah buat curi-curi, buat terang-terang. Cut. Saya risau tentang cerita-cerita Bollywood ini. Saya sangat risau. Sebab anak-anak kita hari-hari tengok cerita-cerita Bollywood. Betul ke tak betul? Perkara yang tak elok, yang hari-hari berlaku di depan mereka, mereka tak rasa tak elok lagi tau. Enjoy lagi. Itu yang jadi masalah. Cut. Satu, media. Kedua, yang menyumbang kepada kekeliruan
yang menyumbang kepada kekeliruan kepada orang bukan Islam adalah agama Islam dengan budaya tempatan telah campur aduk sehingga kita tak boleh bezakan mana satu agama, mana satu budaya. Pernah dengar tak? Orang yang masuk Islam akan disuruh tukar nama bapa kepada bin Abdullah binti Abdullah. Pernah dengar? Sebenarnya tukar nama bapa kepada bin Abdullah binti Abdullah ajaran Islam ke bukan ajaran Islam? Dia bukan ajaran Islam. Bukan saja bukan ajaran Islam, malahan dia bercanggah dengan ajaran Islam. Canggah ni saya berlapik tau. Terus terang bolehkah? Saya malas mau berlapik lah. Saya orang Melaka mau cakap terus terang lah. Rakaman lah peduli kan. Bagi saya senang cerita, dalam agama Islam tukar nama bapa hukumnya haram. Nak bukti? Okey. Masih lagi tahu tak ayat Quran tu surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 4 dan 5. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengambil seorang anak angkat Zahid bin Harizah. Ingat lagi? Semasa di Mekah, masyarakat mula panggil Zahid bin Muhammad. Kemudian mereka berhijrah ke Madinah. Allah turunkan wahyu, perintahkan Nabi letak balik nama bapaknya, itu lebih adil dalam sisi Allah. Allah perintahkan Nabi put back his father's name. So, perintahkan Nabi letak balik nama bapaknya, itu lebih adil dalam sisi Allah. So, Nabi tak boleh tukar nama bapa orang. Hari ini kita boleh tukar kan? Sebenarnya tak boleh tukar. Mungkin you akan hujah dengan saya, Badalim, itu isu anak angkat tak ada kena-mengena dengan orang yang masuk Islam. Ya, tak ya. Jom kita tengok beberapa buah hadis Sahih Bukhari, Muslim, Daud. Contohnya Sahih Bukhari jilid nombor 8 hadis 578, Sahih Muslim jilid nombor 1 hadis 120, Sunan Abu Daud jilid nombor 3 hadis 5094. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang panggil bapa mereka dengan nama yang lain, orang itu akan masuk syurga. Those who call their father with another name, they will not enter Jannah. Bukhari, Muslim, Daud. Tak cukup. Hadis satu lagi dalam Sahih Bukhari jilid nombor 4 hadis 467, Sahih Muslim jilid nombor 1 hadis 118, Sunan Abu Daud jilid nombor 3 hadis 5095. Dan 3 hadis ni sebut apa? Maksudnya dia kata, sesiapa yang dah tahu, you know already, masih lagi membenarkan orang panggil bapa mereka dengan nama yang lain, orang itu sudah jatuh ke dalam kekufuran. Boleh ke tak boleh tukar nama bapa? Ada tak sahabat yang masuk Islam Ali bin Abdullah? Ada? Abu Bakar bin Abdullah? Ada? Dia tak ada sahabat pun. Kalau tukar nama begitu baik, kenapa Melayu semua tak tukar? Halo? Sahabat tak tukar? Kalau Islam tak sebut apa-apa, saya tak ada masalah. Tapi larangan tu jelas. So, agama, budaya dah campur aduk, kita tak boleh bezakan. Sampai di Malaysia kita telah amalkan ajaran yang salah begitu lama sekali. Tapi Alhamdulillah, baru-baru beberapa 10 tahun yang lalu sampai sekarang, saya nampak banyak perubahan daripada jabatan agama di seluruh Malaysia. Banyak yang mula boleh terima, sebab educated punya orang dah datang, orang tua sudah pencen, maka perkara ini sudah mula berubah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kadang-kadang no choice. Orang yang dah lama die hard kan, tak boleh ubah lagi. Faham tak? Macam buluh tau, buluh dah tua punya, jangan cuba nak bend. Melayu cakap apa bend? Jangan bengkokkan, jangan, biarkan. Dia akan patah. Okey. Satu lagi yang menyumbang kepada salah faham adalah mufti kita atau ulama kita yang menceritakan sesuatu di luar daripada kepakaran mereka. Dan ini banyak menyumbang kepada kekeliruan. Sebab orang bukan Islam, dia sentiasa akan cari mufti ni cakap apa, cakap pelik-pelik, dia akan ambil itu hujah. Okey, ulama kita yang cakap pelik-pelik, dia akan ambil itu hujah, dia kumpulkan, dia betul kata, nampak tak? Dia bukan Quran dan Sunnah, tapi dia ambil kata-kata mufti, kata-kata ulama. Ramai di kalangan mereka, kepakaran mereka ni ini. Tapi orang tanya soalan ini, dia tak mau cakap, itu bukan bidang saya tak tahu, saya kena tanya pakar. Dia tak boleh cakap begitu. Sebab ulama mah, semua jawapan, semua soalan kena jawab. Masalahnya bila dia jawab sesuatu di luar daripada kepakarannya, menyumbang tak kepada kekeliruan. Ini banyak menyumbang kepada kekeliruan. Satu lagi yang menyumbang kepada kekeliruan, perbezaan budaya. Tahu tak perbezaan budaya? Contoh.
Berapa ramai di sini ada kawan Afrika? Sister Sakina mestilah, kan? So, ada satu kumpulan orang Afrika, setakat yang saya tahu, mereka ni bila bercakap, orang Afrika cakap ni tak payah pakai mic punya. Tahu kenapa? Suara mereka sangat kuat. Bila mereka gembira, lagi kuat. Bila mereka gaduh, cakap slow-slow aja. Kalau dia datang rumah kita, dia akan keliru. Tahu kenapa? Kalau dia datang rumah kita lah, dia kata, Brother Lim, dia punya anak bini kat belakang tengah gaduh ke? Sebab mereka cakap slow-slow kan? Saya kata tak. Kenapa mereka cakap slow-slow? Sebab budaya mereka cakap slow dan tengah gaduh. Cakap kuat tengah gembira. Kita lain. Kita cakap slow bila cakap macam ni, gembira lah. Tengah suara bila nak naik, gaduh kan? Budaya berbeza. Contoh, satu lagi. Perbezaan budaya. Wanita bukan Islam, bila lihat wanita-wanita Islam berpakaian begini, dia keliru tak? Dia kesian tak kamu? Kesian. Dia tak rasa panas ke kat luar? Tak rasa panas? Halo? Dia pakai tudung tak rasa panas ke di luar? Jalan tengah hari tadi? Biasa? Oh, rupa-rupanya hari ini teknologi sudah maju. Tudung tu dalam sudah boleh pasang aircon, betulkah? Dia tak rasa panas kah? Dia kesian kat you. Panas-panas pun kena pakai begitu. You kesian kat dia. Sejuk-sejuk pun pakai kurang-kurang, betulkah? Dia pakai jarang-jarang kan, betul? Kesian kat dia, kesian kat suami dia, bapak dia dan sebagainya. So, perbezaan budaya boleh menyumbang kepada kekeliruan. Satu lagi yang menyumbang kepada kekeliruan adalah hari ini, satu dunia orang bukan Islam menilai Islam, melihat sumber Islam ke melihat orang Islam. Nah, ini banyak menyumbang kepada kekeliruan. Betul? Tak percaya, tengoklah suasana di Malaysia hari ini. Orang Islam ya, contohnya. Buang anak paling banyak siapa? Buang anak. Penceraian paling banyak siapa? Penghuni penjara paling banyak siapa? Gay paling banyak siapa? Lesbian paling banyak siapa? Mak rempit paling banyak siapa? You can go on and on with the list. Kita orang Islam pegang rekod, we are a champion. Hari ini orang tambah satu lagi tau. Dia kata rasuah paling banyak siapa? Saya dulu cakap Cina. Rasuah Cina kuat. Tapi hari ini dia kata lagi kuat orang Islam. Tak tahulah betul ke tak betul, wallahu alam, kita kena check lah kan. Kena buat survey. Sebab dirakam, tak boleh sebarang cakap. Live streaming lagi, bahaya. Okay kan? Satu lagi yang menyumbang kepada kekeliruan hari ini, saya rasa ini. Mungkin you boleh bantu saya tengok saya cakap betul ke salah. Bulatan ini dirujuk kepada orang Islam, Muslim lah. Bulatan ini dirujuk kepada non-Muslim. Okey, faham kah? Bulatan ini orang Islam, bulatan ini orang bukan Islam. Yang bertindak itu apa? Ya, orang Islam dengan orang Islam bukan Islam, pergaulan antara Islam dan bukan Islam. Boleh faham kah? Biasanya tak banyak. Now, soalan saya sekarang untuk kamu semua, saya letak nombor lah supaya senang nak faham. Cepat sikit kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bulatan orang Islam. Biasanya lah ulama kita, ulama-ulama Islam, mufti-mufti Islam, ustaz-ustaz, ustud-ustud, mereka kat mana? Bagi nombor. Mereka berada di mana? 8. Okay, good. Lagi? 4, 3, 1, 7. Biasanya mereka dekat tak kepada orang bukan Islam? Jauh lah. Tapi jangan lupa tahu, mereka lah orang yang paling banyak ilmu, paling berilmu tentang Islam, paling layak untuk menerangkan Islam kepada orang bukan Islam. Setuju ke tak setuju? Tapi sedihnya mereka paling jauh daripada orang bukan Islam. Betul ke tak betul? Di masjid ke, surau ke, jabatan agama ke, di office ke, dan di universiti dan sebagainya. Sedih tak? So yang tak pandai ni, yang orang Islam yang kurang pandai, banyak campur. So bila orang bukan Islam tanya soalan, you rasa-rasa mereka bagi jawapan buat mereka yakin tentang Islam ke atau tambah keliru. Di sinilah banyak menyumbang kepada kekeliruan. Boleh? Cut. Saya jimat masalah. Sekarang kita bincang apa jenis kekeliruan yang ada dalam pasaran. Boleh ke?
Saya bagi soalan, cak laju, you pilih mana satu nak saya jawab, kita bincang. Boleh ke? Okey, tapi saya nak you jawab dulu. Saya kumpulkan mengikut pengalaman saya selama 22 tahun berdakwah kepada bukan Islam, berhujah, berdebat, berdialog dan sebagainya. Soalan semua saya kumpulkan, saya bagi kamu semua sekaligus. Are you okay? Boleh ya? Pedas sikit boleh? Tak boleh pedas cakap dengan saya tukar. Saya boleh tukar punya. Tu boleh tukar punya. Biasanya saya akan tanya orang, you nak saya menyampaikan soalan ini masak kicap ke, sweet and sour ke, 3 rasa? Okay. So, are you ready? Dalam Islam, Allah ni adil tak kepada lelaki dan wanita? Adil. Kalau you tak jawab, maksudnya Allah tak adil. Senang cerita. Allah adil ke tak adil? Ini cara paksa orang jawab. Nampak tak? Teknik kan you belajar. Kalau adil, Allah adil, kenapa lelaki boleh kahwin sampai 4, perempuan hanya boleh kahwin 1? Di mana keadilan? Kalau betul-betul adil, lelaki boleh kahwin 4, perempuan boleh kahwin 4. Ini baru adil. Dalam Islam, jarang-jarang saya ceramah orang tepuk. Masya Allah. Kali pertama, rakaman lagi. Okey. Allah adil ke tak adil? Adil. Adil kenapa hijab lelaki dan wanita berbeza? Kenapa hijab lelaki pusat hingga lutut? Wanita kena balut semua kan, melainkan muka dan tapak tangan. Betul? So di mana keadilan? Ini menindas wanita. Kalau betul-betul adil, sama-samalah pusat hingga lutut. Tak. Ataupun tak suka tak apa-apa, sama-samalah lelaki dan wanita sama-sama balut semua, melainkan muka dan tapak tangan. You tahu tak Islam datang pada mana? Arab. Okey? Setuju tak? Arab lebih original daripada kita. Di Arab, lelaki sana pun pakai tudung tau. So you semua tak ikut Islam yang sebenar. You semua tak ikut, you tak original pun. Dalam Islam, adil ke tak adil Allah? Nampak tak semua sudah tak kuat, betul? Baru 2 soalan saja. Kalau adil dalam Islam, suami boleh pukul isteri tak? Ayat dalam surah Nisa surah ke-4 ayat 43, lelaki boleh, suami boleh pukul isteri. Dalam Islam, isteri boleh pukul suami tak? Boleh ke tak boleh? Adil ke tak adil? Jelas Quran sebut boleh pukul. Adil ke tak adil? Halo? Bukan tanya lelaki, tanya perempuan. Yang kena pukul perempuan, bukan you. Kalau perempuan, you kena pukul, tapi you tak boleh pukul suami. Suami boleh pukul you. Adil ke tak adil? Kita nak jawab. Tak boleh. Adil ke tak adil? Adil. Shh, dengar sini lelaki. Dengar saya punya nasihat. Kalau wanita di sini, kalau yang dah kahwin jangan kacau. Yang belum kahwin punya kahwinkan. Tahu kenapa? Man, perempuan yang bagus. Bila you frust, hari itu mood tak ada baik, ambil hockey stick, you belasah dia. Tak ada hal, dia tak akan komplain, dia tak akan marah. Bang, memang Quran sebut. Betul? Dalam Islam, harta pusaka lelaki dan wanita sama ke beza? Siapa dapat lebih? Perempuan? Kurang kan? Adil ke tak adil? You dapat lebih memang adil. Dia dapat kurang. Halo? Dalam Islam, suami boleh lafaz talak tak kepada isteri? Isteri boleh lafaz talak tak kepada suami? Adil ke tak adil? Solat, lelaki diri depan ke belakang? Perempuan? Salah. Tambah 1G kat belakang. Orang Terengganu, belakang. Sangat jauh, betul tak? Diri depan kelas apa? VIP, first class, business class. Belakang tu kelas apa? Pernah duduk Air Asia tak? Dia flight. Yang kat belakang-belakang tu RM9.90 kelas. Low class, cheap class, no class punya. So, adil ke tak adil? Dalam Islam, masuk syurga lelaki dapat apa? Hafal. Masya Allah. Bagus ni. Dalam Islam, wanita masuk syurga dapat apa? Mana ada terjemahan cakap perempuan dapat bidadara? Perasan? Kesian tau, saya galakkan you jangan masuk syurga sebab you akan lagi seksa. Tahu tak seksa? Kita semua masuk syurga, kita berdua-duaan, berenda-rendaan, betul? Kalau you tak ada pasangan, you tahu tak apa akan berlaku dalam syurga? Darah akan keluar dari mata, telinga, hidung, semua, betul? You tak ada pasangan, kesian kan? Lebih baik pergi sebelah sana. See? Adil ke tak adil?
You see, kalau non-Muslim tanya soalan, you kata adil, you tahu tak dalam otak dia apa? It has been programmed. Barang yang tak masuk akal, adil, adil. Tapi bila suami mau kahwin nombor 2, langkah mayat saya dulu, betul? Ceraikan aku. Ini semua cakap lain buat lain punya, betul? Okay, Kak, tak ada masa mau cerita banyak. Boleh sambung lagi? Dalam Islam, Allah adil ke tak adil? Cakap betul-betul. Tak ramai lagi lah. Kalau adil, kenapa Allah cipta manusia hanya secara umum 20% lahir dalam keluarga Islam, 80% lahir dalam keluarga bukan Islam? Betul tak? Yang lahir dalam keluarga Islam, besar dalam keluarga Islam, mati masuk mana? Tak tahu. Kubur. Kubur belum masuk syurga terus. Ingat apa? Direct express. No. Pada masa yang sama, Allah ciptakan 80% manusia lahir dalam keluarga bukan Islam. Betul tak? Besar dalam keluarga bukan Islam, mati masuk mana? Surah Pandai. Akhirnya masuk mana? Neraka. So, lahir Islam masuk syurga, lahir keluarga bukan Islam masuk neraka. Di mana keadilan? Allah yang jadikan begitu. Kalau Allah betul-betul adil, Allah sepatutnya jadikan 100% semua manusia lahir dalam keluarga Islam. Lepas tu uji mereka, tengok siapa yang lebih bertakwa. Itu baru adil. Nampak tak? Jelas tak Tuhan kamu tak adil? Dalam Islam, babi boleh makan tak? Boleh. Baru belajar pagi tadi. Tak dengar tadi? Oh, semalam, sorry, kelas semalam. Dalam Islam, babi boleh makan tak? Boleh. Saya tak kata kita boleh makan babi, saya kata babi boleh makan tak? Memang Allah benarkan babi makan. Tak percaya kita pergi kandang babi. Sekarang saya boleh buktikan live. Babi makan. Tak percaya kita pergi download apa-apalah. Babi memang boleh makan. Kalau tak boleh makan, tak ada babi lagi di dunia ni. Semua sudah mampus. Kita boleh makan babi tak? Kenapa tak boleh makan? Apa salah babi? Apa dosa babi? Kenapa you maki orang maki babi betul? Betul? What's wrong with that? Kenapa tak boleh makan? Sebab ada banyak kuman, cacing. Betulkah? Lepas tu najis. Betulkah? You tahu tak kalau ikut statistik di Malaysia, orang Cina hidup lebih lama berbanding dengan orang Melayu. Makan babi hidup lama. Tak makan babi mampus cepat. Ada tak orang bagi alasan, oh sebab ada cacing, ada kuman, tapeworm tu. Oh yo, bahaya. Dia boleh menyebabkan macam-macam penyakit. Halo. Saya nak tanya, Quran kata ke? Hadis sebut ke? So di mana dia dapat cerita tu? Kalau suatu hari nanti pakar saintis boleh cipta sejenis vaksin yang boleh bunuh semua kuman-kuman dalam badan babi itu, adakah babi sudah halal bagi kamu? Tadi kamu kata tak boleh makan sebab cacing. Cacing selesai tak boleh sudah tak boleh makan. So isunya bukan cacing kan? Halo? So kenapa tak boleh makan? Apa salah babi? Kalau tak boleh makan, kenapa Tuhan kamu nak cipta? Sia-sia, buang masa, kacau. Kita selalu tuduh agama lain, contohnya Cina banyak sembah patung berhala, Hindu sembah patung berhala. Alah, you orang Islam apa bezanya? You sembahyang menghadap ke arah mana? Yalah, kiblat tu arah tu. Kaabah kan? Apa bezanya you? You pun sembah berhala juga, hanya berhala you jauh. Jauh tak apa, 4 segi. Alamak, hitam lagi. Tak ada skill langsung, semua tak ada art, tak ada seni. So apa bezanya? You pun sembah berhala. Halo? Dalam Islam, kalau wanita kena rogol, kena kemukakan berapa saksi? 4 saksi. Masuk akal tak? Halo? Perempuan jawab. Semua hafal tadi kan? Saya tak doakan tau, saya tak doakan. Lain kali kalau terkena, tahu tak terkena? Saya tak doakan ya. Saya tak doakan. Kalau terkena, you jangan lawan tau. Kalau boleh fokus. Cari saksi. Tak faham tak apa? Dalam Islam, curi potong apa? Oh, tangan. Curi kali yang kedua potong apa? Kaki. Kali ketiga? Tangan juga. Tanda tangan macam mana mau makan? Jawablah, makan dengan mulut.
So, mana masuk akal? Ini undang-undang dulu-dulu padang pasir tak ada penjara. Orang buat silap buang aja, potong dia. Sekarang, kalau you potong tangan, dia macam mana mencari rezeki untuk keluarga? Mana masuk akal? Sekarang kita ada penjara-penjara, kalau jangan potong. Itu undang-undang semua ketinggalan zaman padang pasir punya undang-undang. Mana sesuai itu zaman moden sekarang? Cek. Halo. Boleh pedas sikit ke ataupun nak biasa lagi? Allah Maha Pengasih tak? Allah Maha Penyayang tak? Allah Maha Mengetahui tak? Yes or no? Yes. Allah tahu tak tsunami nak berlaku? Tahu ke tak tahu? Are you sure? Kenapa Allah tak gunakan sifat yang dia ada tu untuk menghalang tsunami yang boleh berlaku? You tahu tak berapa ramai orang mati di Aceh? Saya pergi tahu. Di Aceh 280,000 people die. Ombak tu. Tahu tak berapa ramai orang mati? Ramai. Berapa ramai orang hilang mak bapak dia? Berapa ramai orang hilang anak-anak dia? Berapa ekor anjing hilang keluarga dia? Saudara mara dia? Berapa ekor tikus? Kejam tak? Kenapa Tuhan kamu tak gunakan sifat dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengetahui untuk menghalang tsunami yang boleh berlaku? Apa? Diganti syurga. So orang bukan Islam sana semua masuk syurga sekali ya? Halo? Syurga ke? Oh, yang saya tahu syurga dan neraka bukan milik saya lah. Yang tahu masuk syurga dan neraka, saya percaya hanya Allah, tak ada orang lain. Tapi semua you boleh tahu, boleh tahan lah. Nanti saya okey, cut. Tak ada masalah, saya tak boleh goreng-goreng lagi, saya to go straight. Okey, sekarang ni boleh sambal lagi? Atau tak boleh tahan lah? Kenal tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betul, ada sikit-sikit atuk. Okey. Now, boleh sambung eh? Betul tak Nabi Muhammad SAW pernah satu situasi, senario, baginda mempunyai 9 isteri. Tahu kan? Okey. Dan kemudian Allah turunkan wahyu surah Nisa surah ke-4 ayat nombor 3. Bahawa lelaki maksimum boleh ada 4 isteri. Betul ke tak betul? So Nabi buat apa? Nabi perintahkan sahabat siapa-siapa yang ada lebih daripada 4 isteri, ceraikan mereka. Cerai. Hanya boleh pilih antara isteri-isteri kamu semua ni, yang kalau you ada 20, pilih 4 aja. Cerai 16. So sahabat-sahabat semua ikut. Tapi satu orang aja tak ceraikan isteri. Siapa yang rasa-rasa? Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Bukankah dia bernipu? Dia suruh orang cerai, dia tak cerai. Dia simpan 9. Betul tak? Bukan saja. Dia tahu tak kenapa dia perlukan mempunyai ramai isteri? Halo? Wanita, kalau ibu suami ada ramai girlfriend, apa dalam otak you? Tak pun cakap isteri, cakap girlfriend je. Apa dalam otak you? Suami yang penyayang, betul tak? Halo? Halo? Na'udzubillah, orang tuduh dia apa? Dia gila seks kan? Na'udzubillah. Bukan saja itu, dia kahwin salah seorang isterinya, kalau Sahih Bukhari, 6 tahun. Sebenarnya saya dijemput, saya ganti Hafiz Firdaus ceramah ini. Sebenarnya saya datang sini ada satu hasrat sebenarnya. Saya nak tanya, ada tak siapa-siapa di sini ada anak perempuan 6 tahun? Halo? Ada tak anak-anak perempuan? Angkat tangan. Ada Saya ada hasrat sebenarnya. Saya datang sini sebenarnya nak cari orang yang ada anak perempuan 6 tahun. Saya nak minang. Bukan untuk saya lah, bapak saya. Oh, lu ketawa, lu punya Nabi kahwin kanak-kanak. Halo? Tahu tak kenapa dia perlu tadi kan? Okey, cut. Nabi Muhammad SAW, tahu tak bila dia solat, Nabi solat, semasa dia solat, dia ada baca tak ihdinas siratal mustaqim? Surah Al-Fatihah ada tak? Tahu tak Nabi subuh sudah, apa maksud ihdinas siratal mustaqim dulu? Tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Nabi minta tau, betul lah? Tapi subuh Nabi dah minta dah, Zuhur minta lagi, Maghrib, Asar minta, Maghrib minta, Isyak minta. Sampai Nabi wafat, sebelum wafat, solat yang terakhir pun Nabi minta, betul tak? So akhirnya Nabi tahu tak jalan yang lurus? Kalau dia tahu, kenapa asyik minta? Dia berbeza dengan Jesus Christ dalam Bible. In the Gospel of John chapter 14 verse 6, Jesus Christ kata, I am the way, the truth and the life. No man can come to the Father but by me. He know the way, he know the truth, he know the life. But Muhammad didn't know, keep asking, show me the way. So mana satu Nabi yang betul, mana satu Nabi yang palsu?
Halo? Selepas solat. Tadi selepas solat asar kan? Okey, solat asar. Nabi selepas solat, setiap kali dia beristighfar, betul tak? Biasanya 70, 100 kali. Bukhari, Muslim. Betul? Selepas solat asar tadi, kamu beristighfar berapa kali? 3 kali. Tak banyak kan? Tahu tak kenapa? Sebab kamu semua ni tak banyak dosa mah. Kan dia banyak, setiap hari bertawab banyak-banyak kali. Tahu kenapa? Sebab dia banyak dosa mah. Na'udzubillah. Okey tak soalan macam ni? Mau pedas ke nak biasa lagi? Allah Maha berkuasa tak? Ya ke tidak? Kalau Allah Maha berkuasa, kenapa Allah ciptakan malaikat? Allah boleh lakukan segala-galanya tak? Can he do everything? Yes or no? Dia kenapa dia ciptakan malaikat? Malaikat untuk bagi wahyu lah, sampaikan wahyu lah, malaikat catat ini, catat itulah, ambil cabut nyawa lah dan sebagainya. Kalau dia boleh buat, kenapa dia ciptakan semua ni? Malaikat. Ini menunjukkan dia tak mampu. Nauzubillah. Dia ciptakan malaikat untuk meringankan bebannya. Tak percaya? Kalau contohlah saya jual kek, permintaan terlalu banyak, saya punya mesin tak cukup, saya buat 10 mesin lagi untuk supaya boleh produce banyak produk. So menunjukkan mesin yang satu tu tak mampu, so perlu buatlah banyak mesin. So Allah ciptakan malaikat untuk meringankan bebannya. Betulkah? Semua ada mata kan? Semua ada mata kan? Siapa pernah lihat Allah angkat tangan? Kalau tak pernah lihat Allah, macam mana kamu tahu Allah tu wujud? Allah kat mana? Halo? You pernah lihat ke? Tak payah kita keluar tengok langit. Tengok Allah dekat situ tak? Saya baru share satu cerita. Boleh tak Allah cipta batu yang besar sehingga sendiri tak mampu nak angkat? Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. La ilaha illallah. Yang lain-lain? Boleh tak Allah ciptakan satu pintu yang terlalu kecil, sangat kecil, sehingga dia sendiri tak mampu nak masuk? Halo? Tak faham soalan ni? Boleh tak Allah cipta satu batu besar sehingga dia tak mampu nak angkat, besar sangat, berat? Boleh tak Allah cipta satu pintu yang kecil sehingga terlalu kecil sehingga dia tak boleh masuk? Halo? Boleh pedas sikit lagi ke? Boleh. Betul. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60. Ayat 30, sorry. Taubah ayat 30. Maksud ayat Quran tu, maksudnya orang Yahudi panggil Uzair sebagai anak Allah. Orang Kristian panggil Isa sebagai anak Allah. Pernah baca tak? Pernah ya? Orang Kristian panggil Isa sebagai anak Allah. Satu dunia orang setuju. Satu dunia. Sebab apa? Dalam kitab Bible sebut, dalam dia punya tafsir Bible semua sebut, dan orang Kristian semua, gereja semua akan setuju. Dalam tulisan mereka memang sebut Nabi Isa salam anak Allah. Betul tak mereka panggil? Jesus the son of God. Betul tak? So tak ada masalah. Tetapi ada tak orang Yahudi kata, okey, panggil Uzair sebagai anak Allah? Ada tak? Dalam dunia ni tak ada Yahudi panggil begitu. So apa yang Quran sebut betul ke? Wujud ke? Tak wujud. Tak betul. Mustahil. Yahudi satu dunia bantah, tak akan setuju. So macam mana kamu boleh kata Quran tu kalam Allah? Jangan ceritakan sesuatu yang tak mungkin berlaku, yang tak betul, yang tak benar sama sekali. Halo? Pedaskah? Dalam Quran, dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 30. Maksud ayat tu, ayat Quran tu panjang, saya bagi maksud dia. Salah satu maksud dia kata Allah jadikan segala-gala yang hidup daripada air. Pernah dengar tak? Every living thing is made of water. Pernah dengar? You faham tak apa maksud every living thing? Everything yang apa yang hidup, semua yang hidup dijadikan daripada air. Betul ke? Are you sure? Halo? Sure? Nak tanya sikit boleh? Ini mu'alaf nak tanya. Boleh tak tanya? Itu jin lah, jin. Jin ni cerita dengan apa? Api. Dalam api ada air tak? Jin kan makhluk yang hidup. Dalam api tu ada air tak? Tak. Allah kata segala-gala yang hidup dijadikan daripada air. Saya nak tanya, api tu dalam tu ada air tak? Allah kata jin dicipta dengan api. Dia hidup kan? Dalam api tu ada air tak? Ada lah? Oh, ada orang kata ada. No problem. Malaikat dicipta dengan apa?
Cahaya, oh pandai betul. Dalam cahaya semasa Allah ciptakan malaikat yang hidup ni, daripada cahaya, dalam cahaya tu ada air tak? Kan ayat tu sebut segala-gala yang hidup dijadikan daripada air. You rasa berat tak saya cakap? Saya cakap simple-simple, tak berat sangat pun, belum lagi masuk berat. Halo. Okey, setakat ni okey tak? Okey, sekarang ni saya ada satu masalah. Saya hanya mempunyai masa yang sangat singkat untuk menjawab. So you nak saya bagi soalan lagi ke? Tak payah jawapan, ataupun jawab soalan dulu. You boleh pilih. Kalau mungkin you boleh simpan soalan, pergi tanya ustaz-ustaz kamu, tanya ulama-ulama kamu, mungkin dapat jawapan. Mana satu? Jawapan. Okey, soalan. Saya akan cakap ringkas. Kalau you perlukan saya jawab panjang, beritahu ya. Sebab semua ni perlukan masa. Mana satu soalan nak saya jawab? Isteri Nabi 9. Orang, na'udzubillah, orang tuduh dia gila seks. Okey. Now, setuju tak? Gila seks ni satu penyakit. It's an illness. Setiap penyakit dia mesti ada tanda-tanda penyakit itu. Jom kita tengok Nabi ada tak tanda-tanda gila seks. Jom kita bincang sikit. Nabi berumah tangga usia berapa? Isteri dia usia berapa pada masa itu? Yang pertama, Khadijah radhiyallahu anha 40, betul? Soalan pertama. Adakah orang yang gila seks ni suka kahwin wanita yang lebih tua daripada dia 15 tahun? Ya ke tidak? You ada experience ke? Jangan jawablah. Jawab macam you tahu jawapan tu. Saya tak soalan ni je. Sekarang soalan yang kedua. Nabi nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, dia berapa kali janda? 2 kali janda, kurang tepat. Cuba sekali lagi. 1 kali janda, 1 kali balu. 1 kali cerai, 1 kali suami meninggal. So bukan 2 kali janda. Yang kita belajar kat sekolah kurang tepat. Cut. Halo? Apa? Okey. Soalan yang ketiga. Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha, mereka berdua tahu tak monogami? Monogami selama dekat 25 tahun. Saya nak tanya, gila seks kah? Ada tak tanda-tanda? Dia usia 25 sampai 50 secara umum 25 hingga 50, ada tak wanita lain? Oh, artinya dia muda sampai dia usia tua 50 pun belum ada gila lagi kah? Belum ada tanda-tanda menunjukkan gila seks lagi. Selepas Khadijah meninggal dunia, okey, baginda jadi duda. Duda macam mana? Duda dekat 2 tahun. Saya nak tanya, orang yang gila seks boleh tak dia kemarau? Faham tak? Dalam 2 tahun, dah lah 25 tahun tak ada perempuan lain, jadi duda 2 tahun pun tak ada wanita. Di manakah menunjukkan dia gila seks? Halo? Selepas itu bila Nabi nikah dengan 2 isterinya, okey, bawah 36 tahun, selainnya, saya tahu di Malaysia ni kita banyak salah faham, nanti saya tak nak cakap itu cerita dulu. Poin saya, dia mempunyai ramai isteri. Ada di kalangan mereka adalah janda dan sebagainya. Betul? Now, Nabi nikah isteri-isteri semua tu, adakah kerana seks? Kalau kerana seks, kenapa dia tak nikah semasa dia muda? Di manakah menunjukkan dia ada simptom-simptom gila seks? Dan bila dia nikah isteri-isteri lain, ramai yang pertama dah rapatkan hubungan silaturahim dengan para sahabat, betul tak? Kemudian dia political, social reform, education dan sebagainya. Dia nikah isteri-isteri lain. So di manakah menunjukkan gila seks? Padahal diberikan puji-pujian oleh tanah orang Arab pada masa itu. Puji-puji. Saya pernah terangkan kepada Christian missionary. Dia kata Nabi gila seks. Saya kata, kenapa you kata dia gila seks? Dia kata sebab dia ada 9 isteri. Oh, ada 9 isteri. Bila saya dah terangkan, saya kata ada tak tanda-tanda menunjukkan dia gila seks? Dia kata saya tak peduli, janji 9 gila seks. Orang macam ni dia bukan nak hujah pun, dia nak menang. Dia nak tuduh aja kan. Saya kata no problem. Jom kita bincang. Saya tak percaya tau. Mengikut you punya kayu ukur lah. Janji 9 gila seks. Okey, jom kita tengok Bible. Daud alaihissalam dalam Bible ada 99 isteri. Kalau 9 isteri you panggil gila seks, you panggil dia apa? Gila seks. Okey, tak cukup. Okey, namanya Sulaiman alaihissalam dalam Bible ada 700 isteri campur 300 kondit, artinya total 1000 isteri. Kalau 9 isteri you panggil gila seks, 1000 you panggil apa? You kena buat CD rosak. Tahu CD rosak tak? Sangkut gila. Sampai time habis cakap seks, betul?
Cut. So saya tanya dia, you pernah panggil tak you bila Nabi gila seks? Ni tak pernah panggil Nabi dia gila seks. Kenapa 9 gila seks, 99 1,000 tak ada gila seks? Saya cakap dengan dia, walaupun saya bukan Kristian, saya Islam, tetap saya tak percaya Daud alaihissalam gila seks, Sulaiman alaihissalam gila seks. Saya tak percaya. Sebab syariat zaman mereka, lelaki boleh kahwin seberapa ramai wanita yang dia suka. Setuju tak? Hanya umat Nabi Muhammad SAW syariat dia maksimum 4. So saya nak tanya wanita, you suka syariat dah zaman Nabi ke syariat zaman dulu? Halo? You tahu tak majoriti wanita sokong poligami? Percaya tak? Majoriti wanita sini, tak mau cakap luar, sini sokong poligami. Setuju tak? Wanita? Hanya 1-2 senyum, lain-lain semua muka macam orang buta duit tak bayar. Adik-adik, sokong poligami tak? Nak saya buktikan tak wanita sokong poligami? Tak mau? Mau? Seorang suami ada 4 isteri, owner, rendah, mona, nala, betul? Ada 4 kan? 4 isteri, betul? Biasanya antara 4 isteri ni, mana satukah yang tak boleh terima poligami? Yang pertama, dia memang bantah lah biasanya kan. Yang boleh 2, 3, 4. Kalau tidak, mereka tak akan terlibat dalam poligami. Maksudnya daripada 4 ini 3/4 sokong poligami, betul tak? Bukankah majoriti wanita sokong poligami? Okey, cut. Soalan lain. Tak ada masa, saya terpaksa pendekkan cerita. Soalan lain? Yang air itu apa? Oh, so you tak puas hati tadi. You, ada orang belakang, ada orang kata ada air, api ada air. Saya tak pernah jumpa api ada dalam ada air. Okey, explain. Sebenarnya jawapan tu sangat mudah. Hanya orang, dia punya point macam ni tau. Ini Quran. Kita orang Islam, bila kita baca Quran, kita baca Quran dengan ini kata-kata Allah. Tak boleh tanya, tak boleh mempersoalkan, tak boleh, betul tak? Non-Muslim, dia lihat Quran dari sudut lain. Betul? So Quran, okey, begini. Every living thing is made of water. Segala-gala yang hidup dijadikan daripada air. So ayat itu, konteks dia apa? Orang tak peduli. Orang ambil ayat itu cuba nak jadikan konteks untuk semua. Bukanlah. So, okey, begini. Siapa yang dicipta dulu? Cerita Allah mula dengan siapa dulu? Betul? Kemudian jinnah. Okey? Now saya nak tanya, bumi dicipta dulu kan manusia dicipta dulu? Oh, very good. Selepas bumi dicipta, baru manusia diciptakan. Betul? Okey, manusia. Quran diturunkan untuk siapa? So, bila disebut konteks ni adalah Quran diturunkan khas untuk apa? Manusia dan jin kan? Halo? Tapi lebih kepada ke bumi ini kan konteks dia. Dia tak cerita sebelum ini, dia cerita selepas ini. Maksud saya, every living things ini dirujuk kepada bila Al-Quran diturunkan untuk bumi ini, untuk alam ini, bukan untuk yang sebelum tu. Boleh faham ke? So Allah rujukkan every living thing tu, maksudnya segala-gala yang hidup di muka bumi ini dijadikan daripada air. Sebab itulah pakar saintis kata apa? Segala yang hidup ada nyawa, dia pun segala-gala yang hidup yang ada nyawa, sekurang-kurangnya dia mesti ada 50% hingga 90% air. So ada bercanggah tak sekarang? No, it's not referring to what is before, referring to what is later. Sebab Quran was revealed later, not before. Betul ke? Cukup? Cut. Sebab saya nak laju, sebab supaya menjawab seberapa banyak soalan. Yes. Malaikat membantu. Okey. Adakah Allah tak mampu nak buat kerja-kerja semua sehingga ciptakan malaikat untuk jalankan tugasnya? Buktinya apa? Surah An-Am surah ke-6 ayat 101. Allah lah is the originator the heaven and the earth. Maksudnya Allah lah yang menciptakan seluruh alam ini. Okey? Ada tak bantuan sesiapa? Termasuk ciptakan malaikat sekali. Allah yang cipta semua kan? So Allah perlu tak bantuan sesiapa? Langsung tak sebut, betul? Kedua,